Sutra buat para penonton Inspirasi Ummah. Bersama saya, Najihah Abdullah. Kali ini kami paparkan kepada anda 4 segmen istimewa yang mengetengahkan ciri Islam kontemporari di Malaysia. Bagi segmen pertama, kami bawa para penonton untuk merasai pengalaman dan suasana membeli belah seperti berada di negara-negara Timur Tengah. Berkat Madinah telah berpangkalan di Ampang, Selangor sejak tahun 2010 dan kini telah beroperasi hampir 7 tahun. Perniagaan Berkat Madinah yang berkonsepkan Timur Tengah dilihat berbeza sebagai perniagaan yang membekalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Dr. Ibrahim Zaid, owner Berkat Madinah. Tatkala melangkah masuk ke pasaraya Berkat Madinah, pengunjung dapat menghidu aroma wangian bakhur persis berada di negara Arab. Pengunjung boleh mendapati madu asli yang diimport khas dari negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Turki dan Sudan. Pengunjung juga berpeluang merasai sendiri pelbagai jenis madu asli seperti honey with black seed, the healthy mixture, Sudani cedar honey dan banyak lagi. Selain itu, bagi pengunjung yang gemarkan makanan minda, di sini terdapat pelbagai jenis kismis serta buah-buahan yang dikeringkan dan didatangkan khas dari negara Arab. Nama Berkat Madinah sinonim dengan tarikan utamanya, iaitu kurma, dan antara yang paling menjadi tumpuan ialah kurma ajwa dan royal dates. Antara yang mencuri perhatian di Berkat Madinah adalah manisan dari Istanbul, Turki yang dihasilkan sendiri oleh chef mereka, dan istimewanya bahan wajib yang digunakan terdiri daripada makanan sunnah. Madinah, Madinah, Madinatun Nabi, Madinah. Berkat Madinah juga menghasilkan produk buahan segar iaitu D5 yang mana D5 ini diperah segar menjadi jus bagi mengekalkan keaslian rasanya. Jarang sekali kita dapat temui buah-buahan Arab seperti buah tin dan buah zaitun yang diperah menjadi jeruk. Nampak sangat sedap bukan? Berkat Madinah turut membekalkan daging segar yang sukar didapati di Malaysia, yang terdiri daripada daging unta serta daging lembu yang diimport. Aroma roti yang dibakar menaikkan lagi selera pengunjung yang inginkan roti daripada pelbagai saiz dengan harga yang berpatutan. Bersebelahan Berkat Madinah, terdapat kios yang menjual berbagai jenis kebab dan juga bagi pengunjung yang mahu mencuba makanan asli masakan Arab, bolehlah berkunjung ke Madinah Restaurant and Cafe. Madinah, Madinah, Madinatun Nabi, Madinah, Madinah, that's where I wanna be. Madinah, Madinah, Madinatun Nabi, Madinah, Madinah.
That's where I wanna be. Oh, oh, Medina, Medina. Oh, oh, Medina, Medina. Oh. Kami dah makan dah tadi, mandi nasi Arab dengan chicken dan juga lamb dan chicken. Jadi pada kami lah, pada saya lah, keseluruhannya sedap juga, tapi tidak sedap sangat, sederhana sedap. Masih boleh diperbaiki lah, sebab mereka ni baru buka, jadi kemungkinan kita masak pun masak baru. Dan tempat ni strategik kerana dia bersebelahan dengan tempat pengajian iaitu Smart Quran. Medina, that's where I wanna be. Oh, oh, Medina, Medina. Oh, oh, Medina, Medina. Oh, oh, Medina, Medina. Oh, oh, Medina, Medina. Medina, Medina. Medina kun Nabi. 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 Medina, Medina. Diberikan sebuah jiwa yang baru ibarat bayi yang baru lahir. Bersih tiada cemar, insan-insan terpilih ini mengumpul kekuatan untuk memulakan sebuah kehidupan yang baru dengan penghijrahan ini. Dalam segmen kali ini, saya bawakan kepada para penonton kisah indah penghijrahan saudara-saudara baharu yang kini telah memeluk Islam. Ustaz Muhammad Rafiq Ravi bin Abdullah merupakan panel dakwah mu'alaf Lembaga Zakat Selangor, Masjid Bandar Tasik Puteri. Beliau berasal dari Kuala Kangsar Perak dan kini menetap di Rawang, Selangor. Beliau juga merupakan seorang mu'alaf yang berasal dari agama Hindu, telah memeluk Islam pada usia 29 tahun. Dan apabila saya menetap di Bandar Tasik Puteri ini, ada sekali saya dan beberapa orang mu'alaf di Bandar Tasik Puteri ini, kami bertemu dan kami berbincang bahawa kami perlu adakan satu kelas fardu ain mu'alaf. Kerana melalui kelas ni, apa yang kami di samping kami nak biar mu'alaf ni ada satu forum untuk dia datang belajar. Dan jadi saya dan kawan-kawan ni kita berkumpul dan antara langkah pertama yang kita buat atas nasihat seorang ustaz, atas cadangan seorang ustaz, Ustaz Arifin sebenarnya, kita buka cawangan Perkim. Perkim Selangor ni kita buka satu cawangan di Bandar Tasik Puteri pada tahun 2007. Jadi itu antara permulaan kita mulakan kelas fardu ain mu'alaf di Bandar Tasik Puteri. Pada awal penubuhan kelas fardu ain mu'alaf di Bandar Tasik Puteri, di bawah penubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Cawangan Selangor, hanya 2 ke 3 orang mu'alaf sahaja yang hadir ke kelas. Namun, pada tahun 2014, dengan tajaan MAIS, kelas fardu ain mu'alaf ini mula dipenuhi golongan-golongan mu'alaf dari jumlah 21 orang, seterusnya meningkat kepada 25 orang. Di antara perkara yang menarik, yang perkara manis dalam kelas sepanjang saya mengajar mu'alaf ni, antaranya adalah kepuasan hati saya apabila apa yang kita ajar mu'alaf ni mereka dapat terima. Contohnya yang paling ketara lah, iaitu mengaji Al-Quran. Itu kepuasan yang cukup baik bagi saya lah. Dan yang keduanya, melalui MAIS kita menghantar pelajar-pelajar mu'alaf ni untuk mengambil peperiksaan di bawah Majlis Agama Islam Selangor. Jadi bila kita tengok mereka lulus dengan markah yang tinggi, saya rasa satu kepuasan lah, bahawa selama ni saya mengajar mungkin insya-Allah ilmu tersampai, mereka faham. Okey, antara sepanjang mengajar ni tentu ada cabaran dan ujian. Karena Allah pun sebut dalam surah Al-Ankabut surah 9 ayat yang kedua, apabila kita dah beriman, jangan ingat kita tak akan diuji, kan?
Jadi apabila mengajar mu'alaf ni ada dua cabaran. Satu, cabaran untuk diri saya sendiri. Yang kedua, cabaran kepada pelajar mu'alaf itu sendiri. Dan bagi diri saya, antara cabarannya adalah dalam kelas saya ni kita ada berbagai bangsa, termasuk warga luar negara. Kadang-kadang saya kena cakap dalam beberapa bahasa dalam satu masa. Bermula bahasa Melayu, lepas tu tukar bahasa Inggeris, lepas tu cakap bahasa Tamil. Itu antara cabaran. Cabaran yang paling besar bagi mu'alaf-mu'alaf yang saya kira dah senior ni adalah bila mengaji Quran. Mereka boleh dikatakan saya pun lah, umur saya pun boleh katakan lidah boleh keras. Jadi ini antara cabaran. Saya memeluk Islam pada 2014 saya bulan 5 2014. Saya mula belajar dengan Ustaz Rafiq awal bulan 3 2015. Baru saya mula belajar dengan Ustaz Rafiq. Okay, kenangan baik masa saya memeluk Islam. Kebetulannya saya memeluk Islam ni waktu sebulan sebelum puasa. Waktu saya mula-mula memeluk Islam ni memang tak boleh dilupakan lah. Sebab terutama saya memeluk Islam ni daripada di masjid USJ, Masjid Al-Falah USJ di USJ 9. Apa yang saya nak sampaikan pada sahabat-sahabat saya yang lain ataupun yang orang yang masih memeluk balik kepada Islam, saya cuma nak bagi tahu, mungkin orang tak nampak apa tu Islam lagi sebab tak ada orang nak sampaikan ataupun diorang ni masih tak nampak. Jadi kalau saya diberi peluang, saya akan sampaikan apa yang pengalaman saya akan cuba kongsi, saya akan berdakwah. Itu yang saya mampu buat lah kan. Mula-mula saya memeluk Islam pada tahun 2013, awal tahun macam tu lah. Saya memeluk Islam waktu tu sebab saya nak kahwin lah dengan suami saya yang sekarang ni. Waktu pengislaman saya disaksikan sendiri oleh ayah mertua saya dengan suami saya sendiri di Shah Alam juga, di Mais. Dan pada waktu tu juga saya kira macam, bukan dikatakan rushing lah, kira macam waktu pengislaman saya tu saya tak beritahu kat siapa, termasuk rakan sekerja saya. So dia orang pun boleh tahan, macam kira terkejut jugalah dengan decision saya tu. Jadi harapan saya adalah supaya semua pelajar-pelajar mu'alaf yang belajar dengan saya, seperti pensyarah di Universiti Melaya saya cakap, mereka pun satu hari kena mengajar. Mereka pun satu hari kena usaha jadi tenaga pengajar pula. Tapi di kalangan mu'alaf ni saya melihat ramai, majoriti dalam kelas saya ada potensi untuk jadi tenaga pengajar. Kali ini kami bawakan kepada para penonton segmen khas bersama orang kuat di sebalik gelombang produksi Tarbiyah Sentap. Tarbiyah Sentap diasaskan pada Ogos 2014 oleh Ustaz Adenin bin Roslan, bertempat di Jalan Pegaga, Desa Alam, Shah Alam, Selangor. Nama saya Ahmad Syukri bin Azizan ataupun nama pena Syukri Azizan. Saya berumur 26 tahun. Saya salah seorang admin dan juga speaker serta penulis Tarbiyah Sentap. Dan dalam posisi saya di Sentap Press adalah ketua editor bagi Sentap Press Sdn Bhd dan juga bahagian pemasaran lah bagi Tarbiyah Sentap. Kami ada dua entiti yang berbeza. Yang pertama Tarbiyah Sentap, yang kedua Sentap Press. Tarbiyah Sentap adalah sebuah komuniti yang di dalamnya ada beberapa orang admin. To be precise, 9 orang. Dan kami lebih pada role page Tarbiyah Sentap dan juga Twitter serta email. Dan juga Instagram lah, empat media sosial yang besar. Manakala Sentap Press pula adalah sebuah syarikat penerbitan buku, yang mana syarikat ni ada berdaftar di bawah SSM, di bawah Sdn Bhd, di bawah Tarbiyah Sentap
kami biasanya ada secara umumnya ada 3 cabang, 3 divisi. Yang pertama production. Production ni diketuai oleh Sentak Press Nemrah, yang mana kami menerbitkan buku-buku sama ada daripada sudut novel dan juga novel buku-buku tarbiyah motivasi. Antaranya Tarbiyah Sentap 1 sampai 3, Aku Bukan Malaikat 1, 2, Cerpen Sentap, novel, contoh novel Ketika Cinta Menyentak, juga novel Syurga Bukan Kerana Syurga Bukan Percuma dan seumpamanya. Manakala yang kedua adalah Tarbiyah Sentak Records. 3 adalah Tarbiyah Sentak Studio. Yang mana Tarbiyah Sentak Studio ni di bawahnya ada 3 band nasyid yang kami kelola, antaranya Robitoh, The Fate dan juga Arif Music. Daripada Tarbiyah Sentak Studio ni kami telah menghasilkan dua album nasyid. Visi Tarbiyah Sentak adalah untuk menjadikan Tarbiyah Sentak ni sebagai paksi walak masyarakat. Selain daripada tempat-tempat lain lah, tempat lain pun kena ada juga. Dan misi kami, sebab itulah daripada visi kami telah menghasilkan beberapa misi. Antaranya kami menerbitkan sendiri buku. Setakat ni kami dah terbitkan sebanyak 28 judul daripada pelbagai genre dan pelbagai tajuk dan seumpama. Kemudian yang ketiga adalah misi kami adalah kami terbitkan short film, video-video daripada Tarbiyah Sentak. Sebab itulah kami ada TV dakwah, kami ada short film kami sendiri. Beramal lebih di bulan Ramadan ni. Jadi apa yang penting tu Encik Lokman fikir adalah Encik Lokman kena kejar habis-habisan dan jangan sesekali biarkan orang lain ganggu fokus Encik lah. Dan yang seterusnya, keempat adalah kami menghasilkan album-album nasyid sebagai cara untuk melawan balik arus-arus lagu yang unsur haram. Dan kami cuba menghasilkan alternatif kepada anak muda. Di samping daripada mendengar lagu-lagu yang memang ada unsur haram, yang syubhah dan sebagainya, why not kami terbagi sendiri, kami sediakan sendiri lagu-lagu yang insya-Allah okey, sedap pun, dan kepada sebagai pilihan ataupun alternatif supaya sekurang-kurangnya kami terangkatlah daripada fardu kifayah ni. Semua buku kami secara umumnya berpaksi kepada 3 perkara. Yang pertama, penyelesaian kepada masalah. Yang kedua, kami bagi tahu ini salah, ataupun pemberitahuan yang ni salah, yang ni salah. Sebab ramai orang ingat benda ni betul, rupanya benda ni salah. Yang ketiga adalah sebagai alternatif. Alternatif bagaimana anak muda untuk nak berhibur ataupun mencari sama ada berhibur daripada lagu ataupun buku-buku dan seumpamanya. Harapan kami simple je sebenarnya. Mudah je. Yang pertama, kami nak sekurang-kurangnya anak-anak muda tahu kalau mereka buat maksiat, rasalah bersalah. Itu yang pertama. Harapan yang kedua adalah supaya anak muda dekat Malaysia ni ada alternatif. Kami all out kami punya kemampuan supaya anak muda ada alternatif. Dan terakhir, harapan kami kepada anak muda supaya at least bangkit, bangun daripada masalah, cuba untuk tinggalkan jahiliah, bagilah sumbangan ataupun jadilah pemimpin untuk masyarakat. Khususnya saya khususkan pada anak-anak muda yang Melayu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Nur Hafiz bin Azmi, ataupun kalau dalam nama pena dia The Nur Hafiz. Umur saya 23 tahun dan dalam Tarbiyah Sentap saya peranan sebagai PA Ustaz Adenin dan juga salah seorang ahli TV dakwah. Dalam TV dakwah sendiri, kalau ikut carta organisasi dia, terlibat ada dalam 6 orang lah. Which is kat dalam tu ada Ustaz Adenin. Tapi Ustaz Adenin sebagai penasihat lah. Yang dia punya director adalah Abang Afiq Jamil, which is memang dia lah yang selalu jadi director untuk short film dan video kita orang. Dan Ibrahim Azran, dia terlibat dalam editing vlog, macam typografi dan sebagainya. Dan lagi 3 orang yang pelakon tu memang kita orang lah. Ana sebagai selalu watak-watak yang jahat lah. Memang Ana lah. Kalau watak yang sensor hero tu ada 2 orang, iaitu Aiman Loman dengan Aiman Afiq. Okey, macam mana tercetusnya idea nak buat TV dakwah ni disebabkan sekarang pengaruh media massa terlalu kuat. Macam mana kita tengok anak-anak muda sekarang ramai gila yang rosak disebabkan drama, ramai gila rosak disebabkan lagu, ramai gila yang rosak disebabkan terpengaruh dengan video-video yang tak sepatutnya. Dan sebabkan itulah kami menyediakan kata media baru. Daripada korang duk puji diri sendiri, lebih baik korang puji Allah. Hadza min fadli rabbi.
Haza min fadli Rabbi. Dan kami menggunakan medium video, Vine, drama, short film sebagai orang kata metod dakwah kami. Selain daripada buku dan juga lagu, kan kami gunakan video jugalah. Sebab kita orang nak create satu jalan dakwah ni daripada berbagai aspek. Daripada kan media ni luas. Media ni terlalu luas. Dari segi penulisan pun kita boleh kaitkan dengan media. Dari segi gambar, dari segi video, lagu dan sebagainya. Itu semua boleh dikaitkan dengan media. Semoga usaha Tarbiyah Sentap dalam menyampaikan dakwah Islam kepada masyarakat dipermudahkan dan diterima oleh semua peringkat umur. Kemahiran berkuda, memanah dan berenang merupakan sukan-sukan yang menjadi sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti kegiatan bersukan yang lain, bersukan dengan elemen sunnah mempunyai banyak keistimewaan tersendiri. Untuk segmen terakhir, kita akan sama-sama merungkai rahsia di sebalik sukan sunnah. Empayar Sunnah Archery and Riding Club ISAR pada asalnya beroperasi di Bandar Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Namun kini mereka berpindah sementara di tanah lapang bersebelahan Masjid Saidina Ali Bukit Sentosa atas kerja-kerja penambahbaikan struktur tempat. Tempat ini memberi peluang kepada para pengunjung untuk merasai sendiri pengalaman menunggang kuda dan memanah di samping menghayati sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menempatkan 3 ekor kuda. Antara kuda yang menjadi daya tarikan para pengunjung adalah kuda yang diberi nama Pumpkin. Menurut pengusaha Encik Muhammad Najib, kuda ini berusia 30 tahun bersamaan 90 tahun usia manusia. Sekitar jam 11 pagi, kuda-kuda akan direhatkan dan dimandikan. Kuda perlu dimandikan apabila setiap kali selepas latihan atau ketika cuaca yang panas dan jika keadaan kuda yang kotor. Horseshoe atau lebih dikenali sebagai ladam adalah besi lapik yang digunakan pada kaki kuda. Fungsi pemasangan ladam pada kaki kuda adalah untuk melindungi kuku kuda daripada tercedera. So antara benda-benda yang bagus untuk kuda bila dia berbuih. Waktu kita naik tu dia akan keluar buih. Dalam bahasa Inggeris tu orang panggil dia watermark. Okey, bagus untuk kuda. Okey. Ya. Okay, sesiapa yang berminat untuk riding horse, nanti bolehlah datang ke sini, Empayar Sukan Sunnah di Bukit Sentosa dekat dengan Masjid Saidina Ali. Fun ride. Fun ride. So ini adalah range mana kita agak santai. Tapi jangan risau, sekolah kat depan tu tak apa-apa. Dia orang cuti hari ni. Orang tak ada. Okay, so selamat keadaan untuk kita memanah di sana. Show you this one recurve bow. Yang nampak kayu-kayan di sebelah sana tu adalah bow tradisional. Kebanyakan daripada bow ni kita ambil daripada our supplier lah, Sabel Archery daripada Gombak. Right, so kita punya equipment, bila ada bow mesti ada arrow. Okay, so this one arrow lah. Tengok yang agak runcing ni adalah bow arrow daripada carbon. Yang ni daripada bambu. Ni gulung. Right. So ini adalah bow moden. Panggil dia recurve bow. Ni agak usang. Nampak macam usang tapi dia masih boleh lagi lah digunakan. Sebab kita punya penggunaan untuk semua orang. Semua orang kita bagi test macam mana nak gunakan bow ni. Right. So ni dia punya limb. Okay, limb dia ada upper, ada lower. Ni dia punya handle dia lah, ataupun kita panggil dia riser. Right. So riser ni digunakan untuk kita pegang. Okay, penstrukturan dia pula. Okay, yang ni lower, yang ni upper. Yang ni jenis slot punya. Masukkan. Right. Okay. Untuk training kita akan gunakan lebih kepada bow yang warna hitam ni. Kita panggil dia roller snake. Dia daripada France dan sangat berkualiti. Dia digunakan untuk dia boleh dry fire. Dry fire ni maksudnya kita lepaskan anak panah tu tanpa ada arrow.
kan. Kalau tidak, dia akan efek kat sini. Okay, keselamatan untuk memanah ni adalah bila kita lepas busur. Bila kita lepas busur tu kan, kena lepaskan dia dengan baik dan kena ada arrow. Kalau tak ada arrow, nanti dia punya momentum tujuan tu tak pergi pada arrow, dia akan pergi pada lim. Dia akan patah. Okay, jaga-jaga. Right, so ni dia punya bowstring dia. Okay, banyak pula dia punya ni. So bowstring kena pasang supaya dia boleh memanah. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Muhammad Rafiuddin bin Abdul Rahim, berasal daripada Pasir Putih, Kelantan. Baru cuba-cuba sebenarnya untuk aktiviti memanah. Asalnya disebabkan saya join aktiviti bersilat, aktiviti silat daripada Persatuan Seni Gayung Malaysia yang dia buat kerjasama dengan Kelab Memanah ESA. Jadi bila kami ahli Persatuan Silat Gayung, kami boleh join aktiviti memanah ni secara free lah. Ramai-ramailah datang untuk menjayakan sukan memanah dan berkuda ini kan, kerana ia sunnah Nabi SAW dan kita kena amalkan dan istiqamahkan kan permainan ini dalam kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita. Semoga mereka boleh menjadi muslimin dan muslimat yang kuat. Sekian sahaja perkongsian rancangan Inspirasi Ummah kali ini. Semoga paparan-paparan sebentar tadi dapat memberikan pengetahuan dan ilmu baharu buat para penonton di luar sana. Assalamualaikum.